Istimewa di MHI Rabu 16 Ogos. Kuih bukan sebarang kuih, tular di media sosial. Inilah variasi kuih tradisi seperti kuih kasui gedik dan kemboja sari. Jenayah penipuan wang atau scam semakin menjadi-jadi. Lebih hebat, scam di telefon tetapi dengan kaedah pukau. Bolehkah berlaku atau bagaimana? Dan sempena sambutan Hari Kebangsaan, menelusuri di sebat tabir jentera antik pihak bomba yang masih utuh diarakkan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini hari Rabu, 29 Muharram 1445 Hijrah. Hari ini 16 Ogos 2023. Anda bersama saya Haziq Husni. Dan saya Daya Bakar. Assalamualaikum semua. Apa khabar yang mungkin sedang sarapan tu? Alhamdulillah kerana menonton kami di Malaysia hari ini. Yang mungkin sedang dalam perjalanan nak keluar, mungkin dah sampai di tempat kerja, boleh juga saksikan kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Ya, betul. Okey, hari ini ada banyak cerita-cerita menarik seperti yang kita kongsikan tadi, tapi ada satu topik, ada satu topik minggu ni yang viral, mengenai Taska. Ialah kita tahu ada macam-macam cerita daripada Taska yang terjadi. Ada kes didera, ada kes yang dipukul di Taska. Jadi disebabkan itu, ramai yang mempersoalkan mengenai kewajaran kita perlu ada CCTV dekat sesebuah Taska. Ya, betul. Jadi saya rasa seperti saya dan Haziq, kan ibu bapa, kita sebenarnya rasa sangat-sangat takut juga sebenarnya. Bila ada CCTV ni sebenarnya sangat-sangat membantu. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya pemasangan CCTV ni kalau di Taska, di premis Taska, sebenarnya diwajibkan. Diwajibkan. Cuma ada Taska yang culas ataupun tidak mematuhi undang-undang. Disebabkan culas itu, mungkin selepas ini akan dikuatkuasakan undang-undang. Sesiapa yang tidak memasang CCTV dekat premis Taska masing-masing akan dikenakan tindakan tidak boleh nak perbaharui lesen. Ya, betul. Sebenarnya itu adalah daripada Datuk Seri Nancy Shukri, di mana beliau katakan mungkin itu tindakan yang akan diambil supaya mereka lebih cakna dan lebih, orang kata, lebih bertanggungjawab. Sebab bercakap tentang kanak-kanak, nyawa mereka bila ibu bapa bekerja ataupun menghantar ke Taska, apa yang kita harapkan adalah anak kita dijaga. Dan kalau diikutkan 6 bulan yang pertama, Haziq, untuk tahun ini, lebih daripada 3,000 kes kanak-kanak yang perlu kita pantau dan juga kita perlu pelihara mereka sebenarnya. Tapi bila ada CCTV ni, Daya, mungkin ada mak bapak yang nak request untuk akses. Oh, maksudnya dia nak tengok setiap masa. Boleh tengok apa yang dibuat dekat Taska. Macam mana pula? Okey, itu juga salah satu persoalan yang mungkin anda, apa kata anda berikan komen kepada kami, komen di Facebook, apa pendapat anda tentang pemasangan CCTV yang harus diwajibkan dan diambil kiranya titik penting di situ. Yes. Tapi kalau kita tengok daripada segi nak akses setiap masa tu, mungkin ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Ya, betul. Kan nak kena tambah monthly pula, kan, bayaran yuran setiap bulan. Mungkin itu perlu dititikberatkan. Jadi kalau anda ada apa-apa cadangan, boleh pergi ke Facebook MHI TV3. Tapi ada satu kes yang berlaku malam tadi. Ya, betul. Iaitu tentang, kalau bayangkan Haziq, awak parking kereta, tiba-tiba esok tu kereta awak dihempap. Kejut kan? Ini yang terjadi malam tadi di Kuala Lumpur, di mana kalau kita tengok sekurang-kurangnya 10 kenderaan rosak teruk apabila struktur rasuk pada bumbung sebuah bangunan komersial 5 tingkat di Jalan Kuchai Lama runtuh malam tadi lebih kurang pukul 10.40 malam, membabitkan Blok A bangunan Sri Desa Kuchai di Kuchai Entrepreneurs Park. Ya, dan mungkin anda pagi ni baru tahu tentang berita ini, jadi sebab itu kami kongsikan di Malaysia hari ini supaya kita nak tahu juga apa agaknya seterusnya. Adakah mangsa yang terlibat ataupun hanya kereta sahaja ataupun hanya 10 kenderaan sahaja yang terlibat. Jadi kita akan dapatkan lagi lah satu perinci, Haziq. Sebab apa yang pelik dekat situ, perkara ni berlaku sewaktu cuaca baik dan tidak hujan. Jadi that's why siasatan perlu dilakukan untuk mencari apa punca sebenarnya perkara ini berlaku. Alright, itu antara apa yang penting kita nak kongsikan apa yang berlaku sepanjang minggu ni semalam. Dan hari ini topik kita adalah variasi kuih tradisi. Saya kalau cerita pasal kuih ni, Haziq, saya memang peminat nombor 1 lah. Bagilah saya apa-apa kek dalam dunia, tapi kuih tradisional ni memang nombor 1 di hati saya. Tapi start berapa dalam bulan ni, bulan lepas ke, ada satu kuih ni dia start viral tau. Kuih tu start viral? Apa? Kuih apa? So, Malaysia kan banyak kan kuih-kuih yang viral? Kita tunjuk. Kita tunjuk kepada anda sekarang ni kuih yang viral sepanjang minggu ni adalah kuih kasui gedik. Kasui tu memang dah tahu lama, tapi yang viral tu kasui gedik. Yes, kasui gedik pandan. Kasui gedik pandan. Kenapa nama dia gedik? Sebab dia lebih apa, orang kata macam
lebih goyang ni. Lepas goyang. Kalau lebih goyang tu Haziq boleh tunjukkan. Begitu. Dia lagi gede. Dia kita panggil kaswi gedik. Alright, tapi yang pandan tu yang viral sekarang ni. Yang pandan tu yang viral. Kenapa sekarang ni mungkin kuih ni tiba-tiba mendapat perhatian? Mungkin disebabkan dengan dia punya rasa and then sometimes kaswi pandan ni ada dua versi. Okey. Satu yang guna santan dan satu yang tak bersantan. Yang tengah viral ni yang tak bersantan. Okey, daripada segi rasanya, apa bezanya pula ada santan dengan tak ada santan? Adakah itu menjadi faktor dia gedik atau tidak? Yes, betul. Betul? Ya. Okey. Dia kan faktor dia digedik. Sebab bila dia bersantan, dia lebih pada anjal dia. Dia pejal lah. Yes. Untuk pengetahuan anda, kita bersama dengan Muhammad Yusran Jadamin yang merupakan seorang pengusaha kuih iaitu Dapur Kitchen. Ya, betul. Jadi hari ini Yus nak tunjuk kat kita macam mana cara untuk buat kuih kaswi gedik ni. Yes. Jom kita belajar. Jom. Sebab Daya punya warna pun dah pandan. Betul, saya pun sajalah warna dia sesuai. Kita ambil sikitlah benang-benang dia letak dalam tu. Okey, dan selalunya kuih kaswi, adakah kuih kegemaran orang ramai sebenarnya? Ataupun bila dia dah viral jadi gedik ni baru banyak permintaan? Daripada dulu lagi orang makan. Okey. Cuma yang lama tu orang lebih more pada yang gula merah lah. Yang macam biasa ni. Yes, yang biasa tu lah. Yang ni memang ni ada orang yang makan bentuk petak tu. Yes, bentuk petak. Betul, tu. Bentuk petak tu itu memang biasalah. Yang tu yang biasalah. Yang ni yang sebabkan dia viral, so banyak pengusaha ataupun peniaga kuih Melayu dah tukar kepada yang ni lah. Baik. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan caranya, Haziq. Apa yang perlu kita lakukan benda pertama sekali? Benda pertama sekali iaitu kita ada tepung gandum. Tepung gandum. Simple je dia punya bahan. Simple antara rajin tidak saja. Ya, betul. And then tepung ubi. Tepung ubi. Ubi. Okey. Tak sikit-sikit tengoklah dia punya sukatan tu Sukatan dia tu. Ni untuk berapa sukatan ni? Ni untuk 20 pieces. 20 pieces. Okey. Ni gula. Cukuplah untuk minum petang satu keluarga. Okey, gula kena boleh Adjust lah. Okey. Okay, and then sedikit garam. Garam ada bubur sikit. Tu yang rasa dia kita nak bagi dia seimbang tu. Yes, betul. Dia tak boleh manis sangat kan? Betul. And then yang penting air pandan. Ni pure air pandan. Maknanya warna dia natural. Yes, betul. Warna natural tak pakai pewarna sebab yang gula Melaka tu pun natural juga. Yes, betul. Ya, betul. Okey. Alright. So kita kacau lah. Kita kacau je lah. Perlu tak kita guna daun pandan yang sebenar sebenarnya kalau nak buat kuih ni? Ni air daun pandan, pati daun pandan. Daun pandan tu kita blender. Memang blend dapat dia. Okey. Nampak. So rasa tu memang inilah asli. Dia jangan ada ketul-ketul lah. Dia jangan ketul-ketul. Ni tak apa, ni pun dah okey. Dah kacau sekejap je. Ni tak nak diketul, kita terus je. Habislah. Begitu saja. Saya ingatkan susah sangat. Betul lah, warna dia sangat sesuai dengan saya. Ya, that's why lah Daya. Daya yang kena buat kejap lagi. Tuang benda ni dekat dalam acuan. Nak tuang dalam acuan tu, lepas tu nak kena rebus dia. Yes, betul. Kukus. Nak kena kukus dia. Nak kukus. Okey, itu bagi dia jatuh. Okey, tapi saya nampak awak punya kuih kaswi gedik ni atas tu macam ada topping-topping lah. Ya, yang tu sekarang yang tengah viral lah. Yang viral first tu yang ada kelapa saja. Okey, ada kelapa. And then bila keluar daripada negara jiran iaitu Thailand, dia ada buat like macam pandan puding. Macam santan tu. Yang ni. Macam makan dengan apa? Yes, mangga semua tu kan? Ya, betul. So kuih tradisi ni sebenarnya tak susah pun nak buat. Tak ada orang susah kata pun, rumit sangat. Tak adalah nak rumit. buat kuih tradisi kita ni. Tak rumit pun, just kita nak rajin ke tak, itu je. Betul lah saya punya point tadi tu, Haziq. Dia sedang je nak buat. Okey, tapi dia memilih untuk tengok je lah ya. Saya rajin melihat. Okey, and then yang paling penting sekali jangan lupa air kapur. Air kapur. Okey. Jikala tak ada air kapur, apa yang akan berlaku? So, awak cakap yang penting air kapur. Air kapur ni yang menyebabkan dia akan memeganglah, anjal lah. Dia jadi dan dia ada rasa goyang tu nak jadi gedik dia tu lah. Ya, betul. Okey, so lepas kita dah kacau macam ni, tuang dalam acuan dia. Yes, tuang dalam acuan dia. Api pun dah mendidih. Okey. Saya pegang. Sekejap ya. Okey. Then yang ni, dia nak buat je? Boleh buat satu dulu kan, saya takut saya buat satu dulu sebagai contoh. Okey, sebab yang ni kita dah grease dengan minyak. Dah buat dengan minyak. Dengan minyak. So kita just Allahuakbar. Nampak senang kan use buat kan? Tapi sebenarnya benda ni kena ada skill. Yes, betul. Nak tuang tu. Okey. Jangan penuh sangat. Jangan penuh sangat. Itu dia punya level. Okey. Takat tu. Okey. So kita tengok Daya pula tuang. Laju betul dia tuang. Tapi tak apa. Dia orang dapur ni memang dah biasa kan. Orang dapur, sebab saya memang duduk kat dapur untuk tengok mak saya masak apa.
Tengok tetap tumpah. Tetap tumpah. Bolehlah sikit-sikit. Tapi tak apa. Okey. Berapa lama nak kena rebus ni? Yang ni dia rebus dalam kukus 9 ke 10 minit saja. 9 ke 10 minit. Maksudnya tak lama lah kalau nak buat. Aziz senang sangat nak buat kuih kasui ni. Daya, sambil-sambil Daya cakap tadi saya dah buat kat belakang. Iya ke? Ya. Oh, bagusnya. Saya dah siap. Benda senang. Sebenarnya bukan awak buat kan? Bukan saya buat. Okey, tapi nak tunggu kukus tak sempat. Ya. Apa kata kita terus tengok hasilnya. Apa yang terjadi? Kukus kuih kasui gedik ni yang telah pun diolah lah. Diolah dengan pelbagai topping. Yang ini kita ada kelapa biasa. Yang itu kita guna untuk kelapa inti. And then santan tu kita akan letak bijan lah supaya dia akan rasa ada crunchy sikit bila kita gigit. Takkan nak tengok saja. Ya, betul. Saya pun macam okeylah. Kita yang mana satu awak suggest untuk kita makan? Saya suggestkan try yang biasa dengan inti tu. Biasa dengan inti. Okey, saya ambil yang biasa. Dan bila cakap tentang kuih-kuih tradisional ni yang kita kiranya ada pembaharuan kan. Macam di mata awak tengok memang ada banyak lagi tak kuih-kuih lain yang tradisional yang nampak orang zaman sekarang cuba. Orang kata hybrid nak perbarui lah. Yes, ada banyak. Like macam donut revolver kan pun pernah viral. Donut susu sebagainya. Sabar, kita dah dapat dah. Cuba rasa yang biasa. Rasa yang biasa. Original. Memang Dayah tak payah rasa. Saya tengok je. Sila. Dayah makanlah. Tak apa. Okey, mana boleh ambil tu saya. Saya ada dua. Saya ambil mana yang biasa ni? Boleh try yang biasa. Saya kena ambil sebab ibu mengandung kan. Bagus. Rakan contoh. Okey. Alright, kalau cara yang buat yang gula merah ni lagi mudah atau sama je step dia? Dia lebih kurang sama je. Cuma yang gula merah ni dia agak kenyal sikit. Maknanya dia agak dia tak berapa nak gedik sangatlah. Dia tak bergedik. Yang gedik ni dia lembut sikit. Yes, dia lembut sikit. Dia lembut. Senang makan sikit yang tu. Senang makan sikit yang warna hijau ni. Memang sedap. Tapi kan you sebenarnya bukan setakat bawa kuih kasui je hari ni. Boleh kita kenalkan sikitlah apa kuih yang ada. Jom. Okey, yang ni kita punya badak berendam. Badak berendam. Badak berendam yang ni kita punya bentuk sama. Yes, bentuk sama sebab kita kacau yang sama. Ni talam belauk. Yes. Okay. And then yang ni puding bunga telang bersama gula Melaka. Itu bunga telang kali bigut. Okey, dan apa tu? Serimuka durian. Sangat cantik presentationnya. Kan Haziq? Use power. Lagi apa kita ada? Bawah sekali tu kita ada bolu kojo. Bolu kojo. Bolu kojo tu asal daripada Palembang. And then atas tu baby cheese lele. Atas nagasari pisang. Nagasari pisang. And then ni variasi puding lah. Oh, ni puding lah yang kira diolah dia punya bentuk dan juga warnanya. Dan ada ada surprise sikit dekat dalam yang coklat. Ada surprise? Yang ni? Yes. Surprise? Haziq nak surprise? Kita suka yang surprise ni. Nak angkat ke? Nak angkat dulu ke? Angkat dulu lah. Okey. Masa nak angkat. Okey, kita cuba. Saya risaulah. Saya risau saya dah belah terus. Selalunya kan? Saya nak angkat ni. Yus, tolong. Wah, tak ada risau dah. Selalunya untuk yang menonton sekarang di Malaysia hari ini kan. Kuih-kuih tradisional ni selalunya kita mungkin ada waktu-waktu bila petang kita nak makan dan sebagainya, nak cari baru boleh jumpa. Tapi sebenarnya boleh buat sendiri. Benda siapa? Benda yang paling dekat lah. Benda belum lagi. Okeylah, soal Haziq ada. Kita check ya. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh, ada coklat filling kat dalam ke? Selalunya just puding biasa saja kan. Betul. Potong sekali dah, Potong sekali. Okey. Yus, IG mungkin boleh share nama Instagram. Okey, boleh follow IG saya dekat Dapur Kitchen _HQ. Ya. Ataupun dekat TikTok saya pun Dapur Kitchen. Memang aktif lah dekat sana. Ada tak kongsi-kongsi tips ataupun resipi apa benda kita ada kongsi dekat kita punya IG ya. Sebab kita punya TikTok kita baru buat. So dekat IG. Boleh follow lah. Yes. Boleh follow. Okey. Dapur Kitchen. Terima kasih Yus untuk perkongsian hari ini dan kita nak pergi ke kuih seterusnya. Di sebelah sana kita ada Siti Aminah Rahman. Yang juga merupakan pengusaha kuih juga. Hari ini kita nak tengok kuih Kembojasari. Ni kuih. Namanya cukup indah. Cuba kita tunjuk sikit dekat orang ramai betapa cantiknya kuih ni. Saya angkat sikit dah boleh? Ni dia. Sebabkan kuih-kuih ni cantik rasa nak makan semua. Kuih Kembojasari ni asalnya dari mana sebenarnya? Tak, sebenarnya kuih Kembojasari ni saya inovasikan daripada kuih Nagasari. Kuih Nagasari dia tak ada sagu tau. Ni Mi letak sagu dalam dia. Sagu menambahkan lagi ya betul. Ada texture dia. Betul. Okey, daripada Nagasari. So bila ditukar jadi ni, dia apa tambahannya apa selain daripada sagu tu? Apa dia punya bahan-bahan? Tak ada.
tak ada tambahan apa-apa. Kita masih mengekalkan ciri-ciri tradisi dia. Baik. Okey, nangka dengan pisang. Intinya macam Nagasari dulu-dulu. Okey, ada apa dan okey, mungkin ada juga pertama kali tak pernah mungkin kan kuih Nagasari ni tak pernah cuba. Okey, apa yang ada dalam kuih Nagasari sebenarnya? Tepung beras, tepung ubi, santan. Ni lagi bahannya. Ni bahan-bahannya, cuma kita tambah sagu. Okey, jom kita buat teruslah. Kita buat terus. Sambil Abina tunjuk bahan-bahannya, kita belajar sekali cara buatnya. Masukkan santan 800 ml. Okey. Okey, bahan-bahan dia senang aja. Tepung beras 200. Tepung beras 200, okey. Tepung ubi 100. Mungkin juga ada kat rumah tengah tulis. Cepat. Tulis ke rekodkan saya. Gula pasir 145. Gula pasir dia ikut kita lah nak manis tak? Kalau ikut asal resepi 200, tapi memang tak suka manis. Kurang manis sikit. Kurang manis. Jadi bagus juga untuk kesihatan. Lepas tu kena gaul. Garam 1 TSP. Satu TSP Satu TSP. Okey, baik. Lagi? Dan esen vanila. Esen vanila ni sebenarnya untuk dia punya untuk mewangikan sebab tepung beras tu dia ada bau sikit, bau dia kuat kan. Okey. Esen vanila. Esen vanila. Nampak tak bau dia dah naik dah? Bau dah naik dah. Okey. Dan kita gaul-gaul je. Lepas tu nanti kejap lagi kita akan tapis. Okey, mana dapat inspirasi sebenarnya nak buat kemboja sari ni? Kita masukkan sagu lah. Min suka tengok IG. Okey. Tengok kuih-kuih cantik-cantik kan. Kita suka sangat. Lepas tu kata, kita nak try lah juga kan. Lepas tu bila kita try ikut resepi yang asal, alamak macam kurang sikit. Dan kita tambah. Okey. Kita kurangkan yang tu, kita tambah yang ni. Jadilah kuih kemboja. Kemboja sari ni. Nama kemboja sari tu sebab Min masih nak mengekalkan ciri-ciri Melayu tu. Sari je tu. Kemboja dan sari. Betul. Ada kena ada sari kat belakang. Ya, betul. Dia pakailah kemboja sari. Tapi kan, kalau kita tengok kat depan ni bukan setakat kemboja sari je. Ini apa? Sari apa yang ada ni? Ini kenomchan. Saya nak cakap apa tadi tahu? Saya kata saya nampak macam dimsum sebenarnya. Mungkin penonton boleh nampak tak kuih yang ini? Kenomchan. Kenomchan ni apa sebenarnya? Sebenarnya kenomchan ni dessert daripada Thailand tau. Patutlah. Tapi dia kenomchan. Tapi dia adik-beradik dengan kuih lapis kita. Oh, adik-beradik. Adik-beradik. Tapi apa mak lain kot, mak lain. Apa yang bezanya? Kalau kuih lapis kita banyak guna tepung ubi. Okey. Tapi dia banyak tepung maafkan saya. Okay. Banyak tepung beras kuih kita. Dia banyak tepung ubi. Okey, apa beza rasa bila guna tepung yang Dia lebih kenyal lah. Oh, lebih kenyal. Yang ubi tu lagi kenyal. Yang ubi tu yang buat dia lagi kenyal lah. Tapi dia boleh kita kopek-kopek tak sesuai lapis? Boleh. Daya boleh cuba. Awak nak cuba? Tu pinggan Bila kecil. dia sebut pasal nak kopek tu memang dia teringin sangat. Orang kalau ibu mengandung mengidam ni kita kena bagi. Tak, katanya macam kuih lapis. Jadi kita nak pastikan. Daya boleh kopek Lapisan- dari bawah lapisan ke dia tu. dari atas ke boleh. Kenapa saya? Tengok. Saya bakal menghancurkan kuih ini. Okey, dia berapa lapis ni? 2? Tu 3 lapis. Satu warna tu 1 lapis. Okey. Putih. Okey. Penonton jangan kerut mata tengok saya buat. purple. Saya pun mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Boleh. Kuih lapis dia. Tada, nampak tak? Jalan makan terus lah Daya. Bismillah. Makan Alang-alang silakan. Macam kuih lapis lah. Macam kuih lapis. Macam kuih lapis. Kan? Tapi beza tepung ubi lah. Ni tepung ubi. Dia lebih banyak. kenyal lah, lebih- Dia lebih Kemboja kenyal. sari dia jadi apa? Boleh try. Tak. Maksudnya dah jadi apa dah tu? Sorry. Kita dah siap bancur, kita dah siap tapis. Lepas tu kita nak masuk dalam acuan pula. Masuk dalam acuan. Acuan ni jangan lupa oles dengan minyak supaya dia tak melekat. Oh, itu tips kalau rasa kuih dah melekat tu maksudnya tak oles minyak. Betul. Nanti kuih tak jadi. Okey. Kita angkat berapa sudu nak letak? Mula kita nak buat yang lain putih dia. Lain putih. Kita masuk je sikit dulu. Nampak tak? Nak buat ni orang main buat tau. Ada dia kena skill sabarlah tau. sikit. Kalau tak sabar itulah. Inilah maksud kerumitan dia. Ya betul. Dia Barulah cantik kan. Untuk dapat yang putih tu. Lepas tu? Lepas tu nanti kita kukus. Kita buat 4 dulu. Kita kukus 3 minit saja. 3 minit. 3 minit je. 3 minit saja. Sekejap saja. Betul lah. Itu untuk layer yang pertama. Layer pertama. Okey. Mana layer pertama kita kena kukus dulu. Oh, kukus yang untuk dapatkan putih tu dulu. Untuk dapatkan kita nak keraskan yang putih tu dulu. Okey. Selepas kita dah keraskan tu nanti baru kita masuk yang selebihnya. Kita masuk yang selebihnya. Oh, okey, baik. Macam mana boleh jadi oren? Ha. Jadi oren. Okey, kita tunjuk ya.
Macam mana dia boleh jadi oren? Rahsianya adalah? Rahsianya ialah bergantung pada sagu yang kita nak. Kalau sagu di warna putih, warna pink? Kita buat warna pink. Kita letak pewarna. Letak pewarna dalam sagu tu lah. Ya, betul. Kalau sagu kan selalu saya makan dalam ada bubuk dalam bubur, ada panggat dan sebagainya kan. Tak pernah pula makan dalam kuih. Ya, letak pewarna sikit. That's why lah warna jadi merah. Kita inovasikan dia. Tepung yang sama. Tepung yang sama. Tapi kalau buat kat rumah tu mungkin kita boleh buat satu tepung putih, satu tepung warna. Membazir. Sebab yang putih tu kita nak guna sikit je. Yang atas sikit je untuk lining je. Yang atas tu je. Okey. Merah ni on the way. Ya. Kata kita rasa terus yang oren. Saya rasa Haziq yang patut rasa. Yang oren pisang, yang tu nangka. Awak nak mana pisang? Saya kena makan nangka. Nangka. Sebab saya kena makan pisang. Ini pisang ya? Itu pisang. Okey, sebenarnya awak ada guna pisang, ada guna nangka. Boleh ke mungkin variasi penonton rasa macam, tapi pisang nangka saya tak berapa nak bergemar sangat. Buah-buah lain. Boleh juga ke? Pisang Selalunya yang tradisional. Memang pisang nangka. Mana tahu dia nak apa orang kata inovatif. Dalam dia ada pisang. Takut buah tu lembek pula. Maksud tengok juga tekstur buah ya. Betul. Macam mana Haziq, awak punya pertama kali makan kuih Kemboja Sari? Tengok dalam dia ada pisang. Macam mana rasa? Ada macam kek ke, macam jelly ke? Boleh terangkan sikit? Dia rasa macam kek. Kek apa? Dia macam kek lembut-lembut tu. Oh ya ke? Kek lembut-lembut ya? Kek lembut-lembut. Mesti penonton kata tergigil pula rasa nak makan. Haziq macam macam tu. Sebab dia punya pisang tu, dia punya rasa tu, sebab ada pisang ori dekat dalam tu, ada memang dia rasa natural. Dia tak ada rasa pakai apa pewarna-pewarna ke tak ada kan? Dia rasa tu memang natural. Okey. Pisang pula ada jenis pisang tak? Kan ada macam pisang emas, boleh. Pisang emas, pisang montel, pisang raja, boleh. Ya. Jangan pakai pisang yang kelak-kelak je lah. Macam pisang abu, pisang tanduk. Itulah. Nampak pemilihan pisang tu penting. Pemilihan pisang sangat-sangat penting. Jadi kepada anda yang tengah belajar ni, cara-cara nak buat ni, bolehlah pergi ke social media Min. Apa nama social media? Boleh follow saya punya IG. It's Kuih HQ. It's Kuih HQ? It's Kuih HQ. Oh, senang ya. It's Kuih HQ. Yes. Okey. Baik, jadi sebenarnya kami di sini kejap lagi akan dapat merasalah yang fresh, yang baru buat ni. Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya nak cakap terima kasih banyak Kak Aminah kerana bagi kami merasa kuih-kuih yang jujurnya, saya tak pernah cuba ni, saya tak pernah cuba ni. Ini saya selalu. Ini apam ni. Ini saya rasa semua orang pun selalu makanlah. Ya, so itulah dia apa antara variasi kuih tradisi yang kita nak kongsikan kepada anda. Okey, kejap lagi kita akan terus bersama dengan Min dan juga Yus kejap lagi. Tapi kita ada satu topik menarik yang kita nak bincang kepada anda, iaitu scam pukau melalui telefon. Sangat penting untuk kita ketahui bagaimana cara modus operandi mereka untuk pukau melalui telefon. Tapi itu semua kejap lagi ya? Kejap lagi, kembali selepas ini dalam MHI. Pukau, ilmu sihir menggunakan jampi serapah untuk membuatkan seseorang mengikut kata sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Pukau boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui senyuman, renungan, percakapan dan sentuhan. Namun, dengan kecanggihan teknologi, siapa sangka ilmu hitam ini turut boleh dilakukan secara dalam panggilan telefon. Baiklah, bersama saya ialah Tuan Ismail, Tuan Saleh yang pernah menjadi mangsa pukau melalui panggilan telefon dan sanggup berkongsi kisah. Berusia 65 tahun, kejadian yang berlaku 10 tahun lalu masih lagi diingatinya dan ini adalah kisahnya. Baiklah Tuan Ismail, boleh ceritakan sedikit bagaimana peristiwa itu berlaku? Lebih kurang Kejadian itu berlaku 3 hari kot. Dalam pukul 11. Dalam pukul 11 saya terima panggilan tu. Dia kita saya dapat bertuah, nombor telefon saya bertuah. Dapat hadiah, saya pun dia suruh pergi ke bank nak tu duit tu. Tapi dia minta nombor akaun saya. Saya bagi nombor akaun. Tu saya pergi bank. Saya pergi bank bersama. Lepas tu saya pergi. Wajarlah saya nak transfer duit tu. Saya pun ikutlah apa dia suruh. Masa tu apa nama ni, cara-cara dia ajar tu, saya ikut sampai bagi nombor akaun ke dia tu, sampai saja habis
nombor akaun dia tu, saya nak transfer tu, sistem tu padam sendiri. Saya tak boleh buat apa, bila padam tu, saya bagi tahu dia padam ni, kita tak boleh. Dia kata cuba lagi. Saya kata, belakang tengok orang ramai belakang. Dia nak berusaha kan. Saya pun keluar. Dia pun tadi bagi tahu dia suruh masuk balik, suruh buat lagi. Dia kata, tak apalah, gaduh lah saya. Macam tadi setor lah. Mungkin Allah nak tolong saya tu. Okey Tuan, sewaktu kejadian tersebut, adakah Tuan memang tidak sedar? Saya macam sedar, tapi tak tahu pasal apa saya boleh ikut. Saya sedar lah, saya buat kereta kan. Ada telefon saya buat kereta lah. Tapi macam saya tak tahulah. Jadi macam bodoh aku. Lepas tu nak balik, dia telefon balik suruh saya tu. Saya pun terlintas, dia kata, kan saya dah bagi nombor akaun saya, masuk ialah duit. Barulah saya sedar. Fikiran saya kosong. Tak tahu pasal apa saya. Bila kita cakap dengan dia, kita rasa macam ikut je apa yang dia cakap. Ikut je. Daripada rumah saya buat kereta. Tak tahu, saya cakap, saya sedar. Bukan tak sedar. Tapi saya tahulah. Tapi saya tak tahu pasal apa saya boleh ikut. Okay, Tuan, ada tak kesan yang berlaku kepada diri Tuan? Kesan dia adalah. Kesan dia, telinga yang saya cakap tu memang sakit. Berdengung. Lama juga. Tuan, ada sedikit pesanan kepada masyarakat di luar sana. Mana-mana yang terima telefon ke, mesej ke, kalau tak dikenali apa semua, delete je lah. Tak payah layan. Kalau layan susah. Terima kasih Tuan Ismail. Ini adalah realitinya. Seorang mangsa yang hampir kehilangan wang beribu ringgit akibat dipukau. Persoalannya, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Baik, itu adalah perkongsian sebenar daripada mangsa yang dipukau melalui telefon. Jadi saya tidak pasti kalau anda yang menonton ini pernah menjadi mangsa atau selama ini dengar sahaja cerita. Jadi hari ini kita akan kupas dan kita akan tahu lebih lanjut bagaimana caranya scam melalui telefon, tapi ini benar-benar terjadi ya. Ya, pukau orang kata pukau, scam pukau melalui telefon yang kita tak tahu macam mana modus operandi mereka melakukan pukau tersebut. Jadi kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Haji Muhammad Prasad Hanif, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Ya, terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan bersama kita dalam talian sekarang ini juga kita ada Profesor Madya Dr. Mahyudin Ismail, Pengerusi Jawatankuasa Kajian Lanjut Undang-Undang Sihir JAKIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita dapat bersama dengan dua orang daripada mungkin perspektif yang berbeza. Betul. Tetapi masih dalam keadaan yang sama, iaitu kita bercakap tentang pukau melalui telefon ataupun scam melalui telefon. Okey, Haji Prasad ya. Saya rasa yang pertama sekali mungkin boleh terangkan secara ringkas je definisi kalau kata scam melalui telefon. Adakah direct, adakah secara langsung ataupun ada apa aspek-aspek yang kita tidak tahu itu. Jadi kalau pukau tu kita mungkin serahkan kepada yang pakarlah untuk address kan. Bagi belah dari perspektif institusi kewangan sekurang-kurangnya kan, kita anggap bahawa scam yang berlaku ni berdasarkan kepada teknik persuasi atau manipulatif. Kan maksudnya scammer tu dia akan datang dengan pelbagai teknik untuk dia manipulate ataupun persuade atau orang kata apa, memujuk seseorang itu untuk bagi duit pada dia. Kan, dan persuasion tu atau teknik tu boleh pelbagai cara lah dengan intensiti yang berbeza bergantung pada mangsa. Ada setengahnya dia gunakan emosi, kan, dia bagi emosi, dia cakap dengan orang tu sekejap, lepas tu dia sedar bahawa orang tu keseorangan, jadi dia guna love scam lah. Kan, akhirnya dia merayu kepada kesunyian seseorang itu. Dia jadi love scam lah pula. Kan, jadi dia tengok kepada kesunyian dia dan mula memujuk dia untuk memberikan duit. Ada pula setengahnya dia jadi foot in the door. Maksudnya dia mula-mula minta sikit je, RM100, RM200. Dan RM100, RM200 yang lama-lama jadi RM200,000. Kan? Jadi lama-lama jadi sikit sebab dah terperangkap yang first RM100, RM200 kan, dia nak dapat balik RM200 tu, and dia kata okey kena bayar sikit lagi RM300 kan, supaya dapat balik lah
yang saya boleh dapatkan balik your earlier money kan. So yang tu pun ada, dan ada juga yang jenis scam menakutkan. Contohnya dia telefon sahaja, dia kata kami daripada mahkamah atau kami daripada balai polis, kami ada sekian-sekian dan kami akan bantu anda selesaikan. Macam-macam scam lah. Kan? Dia atas dasar manipulation emosi, ketakutan ataupun sama ada dari segi keinginan tu. Kan? Jadi itu dari segi scam lah kan. Yang memang kita tahu banyak kes yang berlaku. Kejap lagi kita akan berbincang mengenai statistiknya, Haji. Tapi sekarang kita bersama dengan doktor untuk kita cerita mengenai pukau pula, doktor. Bagaimana pula scam pukau melalui telefon? Adakah perkara itu boleh berlaku, doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kata tak ada kes, banyak kes yang berlaku sebab ada antara pesakit-pesakit dan responden yang temui, mereka mengaku memang mereka kena pukau dalam keadaan mereka tak sedar, dan ada yang sedar. Dan saya tidak juga menolak faktor-faktor seperti mana yang Haji Prasad kata tadi, persuasif dan manipulatif. Cuma ada satu yang saya melalui kajian yang saya lakukan, ada satu sejenis ilmu yang dipanggil sihru ashabil awham wa nufusil qawiyah, iaitu sejenis sihir khayalan yang mana sihir ini menguasai jiwa orang. Mana mereka tidak menggunakan mungkin tidak menggunakan peranan jin dan syaitan, tapi melalui latihan kejiwaan yang kuat mereka boleh menguasai kehendak seseorang. Dan memang melalui hasil saya meneliti dan mengikuti beberapa kursus yang pernah dianjurkan oleh pihak-pihak sebegini, memang ada ilmu tersebut untuk kita menguasai kehendak orang, menguasai kemahuan. Dan memang benda ni sangat-sangat berlaku dalam masyarakat. Ya, tak mustahil boleh berlaku Mustahil. Alright. Jadi Haji Prasad tadi kita nak tahu juga bagaimana dari segi statistiknya. Dalam kita dah lepas 6 bulan awal ini, jadi mungkin berapa ramai orang yang dah di-scam melalui telefon? Dalam tahun ini sahaja yang telah dipublish, ini laporan yang telah diterima setakat 6 bulan tahun ini sahaja, lebih 1,500 kes. Wow. Ya, tu banyak kan. Dan saya nak sebut bahawa kes itu berlaku sebab pelbagai faktor sebenarnya kan. Antaranya kita ni terlalu kadang-kadang husnuzon tu lebih sikit kan. Prof mungkin boleh sebut lah kan. Kita punya hazard tu kan, yang orang kata the ability untuk kita berwaspada tu kan, kadang-kadang rendah sangat kan. Kita cepat percaya kan. That is the highest factor sebenarnya kan. Bila orang telefon minta maklumat peribadi, kita willingly bagi kadang-kadang disebabkan yang sebagaimana Prof sebut tadi, disebabkan oleh psychological manipulation tadi tu kan, kita rasa okey kita kena bagi kan. Jadi itu adalah perkara yang kebiasaan berlaku. Dan ada beberapa perkara lain lah yang biasa kita lihat juga. Antaranya adalah kita tidak ada verification method untuk kita verify orang tersebut. Kita tak cukup ilmu lah. Dan dalam arti kata lain, untuk orang kata apa yang perlu dibuat kalau ada orang minta maklumat. Itu salah satunya. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan apakah langkah pertama atau langkah-langkah yang kita harus cakna untuk mengetahui bahawa panggilan itu bukan panggilan scam. Okey. Jadi yang pertama sekali kita nak bila kita start terima panggilan tersebut, kalau tawaran itu terlalu baik, terlalu hebat sangat kan, kita bagi dia RM10, dia bagi balik kat kita RM1,000. Itu confirm red flag dah. Kan orang kata bendera merah lah orang kata kan. Memang tak boleh. You don't go further lah. Kan, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau dia biasanya institusi kewangan yang akan telefon minta yang akan orang kata minta detail apa semua adalah institusi kewangan. Tapi biasanya dia tidak telefon dan minta kewangan, minta maklumat. Biasanya bila kita telefon dia, baru dia akan minta verifikasi kad pengenalan, dia akan minta verifikasi pengesahan kita lah, kita pelanggan dia. Kan, itu masa tu dia minta. Tapi kalau dia telefon, katalah kita hutang kad kredit, habis kuat pun dia akan kata, balance kad kredit you banyak ni, you kena bayar banyak ni. Itu je dia sebut. Kan, dia tak sebut pun apa you punya kad kredit number, apa dia pula minta pengesahan pada kita. Dia tak minta. Jadi ini adalah kriteria yang paling penting sekali lah. Kalau dia yang telefon, biasanya institusi kewangan tak akan minta benda-benda ni.
Kalau macam tu yang sedar, betul tak Haji? Bagaimana pula dari segi scam pukau ni doktor? Adakah memang 100% mangsa tak sedar dalam keadaan tak tahu langsung yang mereka dipukau? Dia sebenarnya kita kena lihat peringkat-peringkat dia dipukau. Ada sampai deep trance itu memang langsung tak sedar. Peringkat separuh sedar dan ada yang sedar tapi tak boleh nak kontrol. Macam contoh Tuan Haji Ismail tadi, saya rasa beliau sedar apa yang berlaku tapi tak boleh nak kontrol. Tangan tekan nombor pin dan sebagainya. Itu peringkat light trance lah kita panggil. Untuk peringkat medium ni, biasanya dia menguasai fikiran sedar tak sedar. Tapi yang paling bahaya ialah bila deep trance yang terlalu dikuasai keseluruhan, itu memang tak sedar. Dan biasanya penguasaan ini bergantung kepada tahap pemangsa tu. Kalau scammer ni bila dia call kita dan dia tahu kita ni memang jenis orang yang mudah ikut. Kita cakap satu je dia pun follow. Tekan next button. Itu antara mangsa yang paling mudah untuk di scam. Jadi pergi kepada medium trance dan juga deep trance. Tapi kalau orang ni memang bila first kita tanya dia minta dibuat ni, dia persoalkan balik. Contoh kita sebagai mangsa, kita tanya kenapa saya kena tekan. Itu dia dah break dia punya protokol. Sebab protokol dia next step. Tapi kalau kita berjaya break the protokol, insyaAllah kemungkinan nak jadi mangsa scammer tu tipis. Dan itu kalau digunakan dari sudut psikologi, mental. Yang susah bila mereka menguasai roh. Ini saya pernah melihat ada satu teknik yang dia gunakan, menguasai bubble. Dipanggil bubble. Kita ni aura kita, dia kata diri kita ni ada aura, ada bubble. Dan kita makan bubble orang tu, automatik kita boleh kontrol dia A to Z. Ini yang wah, bahaya kalau kita tengok dari segi pukau ni, kita tak dapat nak kawal. Tak dapat nak kawal kan. Ada yang separa sedar, ada yang langsung tak sedar. Okey, jadi tadi kita ada tanya dengan Tuan Haji tentang bagaimana cara nak elak. Sekarang kita nak tanya pula. Kalau begitu kita dah tahu boleh dipukau melalui psikologi dan juga katanya bubble kan. Apa agaknya tips atau cara untuk kita elak menjadi mangsa kepada pukau ini? Dia bagi kalau pukau tu yang jenis ringan, kita tepuk pun sudah memadai. Dia macam orang tidur sebab ada ulama Syekh Ibnu Izzuddin Salam dia kata bila manusia tidur ni dia panggil ruhul yaqazah, roh kesedaran tu keluar. Kita tepuk je orang tidur, dia sedar, insya-Allah dia sedar. Tapi ada jenis orang yang bila dikuasai memang tak dapat disedarkan. Ini yang perlukan kepada rawatan lebih lanjut. Saya ingat satu pengalaman saya kat Turki dulu. Masa saya jalan seorang-seorang balik di masjid, ada seorang guys daripada Turki ni, dia jatuhkan duit, dia punya note. Kemudian dia sebut, brother, your money. Jadi saya tahu dia mungkin dia nak pukau saya, jadi saya tak layan dia punya permintaan. Jadi saya jalan terus. Dan biasanya kalau cara untuk kita sedarkan orang yang kena pukau, kalau light trance ni kita tepuk, lain daripada itu ialah doa. Sebab saya ingat dalam satu hadis kan Nabi ajar supaya umat Islam berdoa. Dia ada 8 peringkat. Pertama sekali, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan ni ialah keluh kesah dan juga sedih. Orang yang permulaan untuk kena pukau ni ialah orang tu selalu keluh kesah, anxiety, stres. Kemudian dia sedih, kehilangan orang tersayang. Kemudian ajzi wal kasal, lemah dan malas. Orang yang kena pukau ni kalau pemalas kan, dia harap nak kaya dengan mudah tanpa lalu jalan yang usaha, orang ni mudah kena pukau. Kemudian bukhli wal jubni, bakhil dan juga takut. Orang yang takut, anxiety juga mudah kena pukau. Dan yang terakhir sekali, ghalabatid dain, banyak hutang, dan qahrir rijal, iaitu penguasaan. Bila ada ketujuh-tujuh ni, malas, sedih, keluh kesah, kedekut, takut, mudah orang ni untuk dikuasai oleh orang. Dan kalau tahap ni memang seseorang tu boleh dipukau dengan pukau yang dipanggil deep trance sampai dia tak sedar. Alright, jadi kita dah tahu sedikit sebanyaklah mengenai bagaimana cara untuk kita mengelak daripada dipukau ni kan. Jadi mungkin Haji Prasad boleh kongsikan juga kesedaran mengenai scam ni, kita dah bagi banyak kali daripada
TV, radio, mana-mana tempatlah kita bagi kesedaran, media sosial kita bagi kesedaran, tapi tetap ramai yang kena scam ni. Jadi apa nasihatlah Haji Prasad, silakan. Okey, nasihat saya beginilah kan. Kalau kita tak nak hilang duit kan, kita kena betul-betul berwaspada, sebab salah satu yang akibat daripada di scam ini adalah duit tu 90% of the time kita tak dapat balik. Kan, duit susah, memang susah nak dapat balik. Terutamanya kalau duit tu dah keluar negara ataupun duit tu telah ditransfer ke akaun orang lain, akaun yang kita tak dapat nak trace dan sebagainya kan, memang habis. Kita nak dapatkan balik pun susah. Dan kita nak buktikan seperti mana Prof sebut tadi, kita nak buktikan bahawa benda tu tidak berlaku secara sengaja. Kan, kita kata kita dipukau kan, bila datang masa untuk kita membuktikan bahawa kita tak dapat nak buktikan bahawa benda tu orang kata apa, kita dipukau. Contohnya kan. Jadi sahnya duit tu masuk ke dalam akaun seorang tu, duit tu akaun orang. Ya, betul. Kan? Jadi itu yang kita kena faham bahawa kalau kita betul-betul hadam bahawa duit itu kita susah nak dapat balik, insya-Allah kita lebih berwaspada. Berhati-hati lah. Alright, jadi itu antara sedikit sebanyak ilmu bagaimana cara untuk kita mengelak daripada di-scam dan juga dipukau daripada Haji Muhammad Prasad Hanif, Setiausaha Agung Persatuan Institusi Kewangan Bangunan Malaysia. Saya ada satu sikit nak tambah sikit. Boleh? Boleh ya? Sikit seringkas, je. Okey, seringkas je sebab kita dah ada dekat TV ni, saya kena sebut bahawa kita dekat Malaysia ni kita ada pusat respons scam kebangsaan, NRCS. So kalau kita dah terlibat dalam scam ini, telefon 997. Buat laporan ke situ, 997 buat laporan ke situ. Selepas buat laporan ke NRC, boleh buat laporan ke bukan boleh, mesti buat laporan polis supaya polis boleh buat siasatan, kemudian buat laporan ke bank berkenaan. Jadi ini sangat penting. Semudah-mudahnya 997, ingat nombor itu. Dan terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Mahyudin Ismail kerana sudi kongsi bersama dengan kami. Jadi semoga kita semua lebih berwaspada. Kita juga tolong sampaikan info-info ni kepada mereka tersayang. Sebab kita tak tahu. Betul, ahli keluarga kita lah. Alright, kejap lagi kita ada video mengenai perarakan kereta antik bomba bersempena Hari Kebangsaan 2023. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam MSI. Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Jadi tadi Haziq dah beritahu, kita nak kongsi tentang perarakan kereta antik bomba. Dan sebenarnya ini sebenarnya sangat liputan eksklusif untuk Malaysia hari ini. Kita sebenarnya nak tengok persiapan kereta antik bomba ni. Jom kita bawakan kepada anda istimewa Hari Kebangsaan 2023. Perarakan kereta antik bomba. Jom kita saksikan. Berikut ialah perarakan 30 kenderaan klasik bersama insan-insan patriotik dan karyawan seni. Saya tak pernah terbayang pun pada satu hari nanti saya akan terlibat di dalam perarakan kemerdekaan tersebut. Saya rasa sangat beruntung diberi kepercayaan oleh jabatan untuk menjaga asetnya yang sangat bernilai. Ditubuhkan pada 2005, Pusat Kejuruteraan Jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Bandar Baru Salak Tinggi, Selangor, tersimpannya aset-aset jentera klasik, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bukan sekadar menyimpan, tetapi di sini juga tempat untuk baik pulih ke semua jentera bomba, tidak kira lama atau baharu. 26 tahun, tempoh yang cukup bermakna bagi Ahmad Firdaus Abdul Malik dalam menyelenggara jentera klasik ini. Kita kenali dia sebagai jentera Dennis R80. Pada ketika itu dikenali oleh Perkhidmatan Bomba sekitar tahun 1958 dan pelbagai model Dennis ini sehinggalah pada tahun 1981. Ketika saya sekolah dulu, saya sering tengok di televisyen perarakan Hari Kemerdekaan. Dan saya tak pernah terbayang pun pada satu hari nanti saya akan terlibat di dalam perarakan kemerdekaan tersebut. Dan sehinggalah saya berkhidmat di Jabatan Bomba, tiba-tiba saya diberi arahan untuk menyediakan jentera Dennis antik ni untuk perarakan Hari Kemerdekaan. Jentera Dennis RR80 dengan kapasiti enjin 3000 cc
dan dilengkapi pam untuk memadam api. Tangganya mampu dipanjangkan sehingga 9 meter dan boleh membawa 8 orang pada satu masa. Lagi. Okey, okey. Pertama kali jentera ini digunakan sebagai perarakan ialah pada tahun 2004 di Kuantan, Pahang. Walaupun sedang dimamah usia, penyelenggaraan tetap dilakukan setiap hari bagi mengelakkan sebarang kerosakan yang mungkin boleh berlaku. Menangkap sebuah jentera antik agak sukarlah untuk dilaksanakan. Seperti kita menjaga seorang bayi kan. Setiap 6 bulan kita akan buat minor service. Iaitu kita akan tukar dia punya minyak, dia punya filter, dan setiap setahun juga kita akan buat satu major service dari segi enjin, chassis dan juga body. Umpama jantung yang berfungsi sebagai nadi kepada sukma. Hampir 60 tahun, jentera klasik ini menabur jasa. Tidak hairanlah jika alat gantinya sukar dicari kerana sudah tiada lagi di pasaran. Oleh itu, alat ganti baharu perlu dicipta atau mendapatkan barangan yang seakan sama dengan model dan fungsi komponen berkenaan sekiranya rosak. Seperti yang kita dapat lihat di sebelah saya, terdapat platform kayu yang menempatkan dayang sewaktu perarakan. Saya juga difahamkan pada asalnya jentera ini menggunakan enjin manual tetapi telah diubah suai mengikut peredaran zaman. Meskipun aset-aset yang pernah digunakan sudah tidak mampu berbakti, namun tetap perlu digerakkan untuk dijadikan pameran. Nilai sentimental pada setiap kenderaan masih utuh. Daya usaha dan penjagaan yang rapi seperti cat bawah lapisan mampu mengelak daripada berkarat. Land Rover model 109 siri ketiga merupakan salah satu tender air bagi Jabatan Bomba yang telah dibaik pulih pada tahun 1970. Buatan England, kenderaan antik ini mampu memuatkan seramai 4 orang dan antara yang popular kerana dilengkapi teknologi terbaik dalam kategori pacuan 4 roda. Hanya Muhammad Dorudin Abdul Rahman, 40 tahun, diberi kepercayaan mengetuai ahli pasukan untuk menyelenggara kenderaan ini. Yang kita tekankan penyelenggaraan ini lebih kepada enjin dan juga ciri-ciri keselamatan seperti brek, dari segi tayar dan beberapa lagi lah. Penyelenggaraan perlu dilakukan setiap 3 kali setahun atau 5,000 km jumlah jarak dilalui. Excel dah, tengok Excel. Excel pun cantik. Alright. Okey, order balik. Masa melaksanakan kerja ni, saya rasa sangat beruntung kerana diberi kepercayaan oleh jabatan untuk menjaga asetnya yang sangat bernilai. Berkelajuan paling tinggi sehingga 115 km sejam dengan enjin manual, Land Rover ini turut dilengkapi pam beserta tangga yang masih dapat berfungsi untuk melakukan misi memadam api. Menggamit kapsul masa lebih kurang 50 tahun lalu, kenderaan ini mampu mengakses kawasan yang sukar dimasuki. Bagi kami di Jabatan Bomba, aset-aset ini perlu dimasukkan ke dalam perarakan aset jabatan untuk menampilkan aset-aset yang diguna pakai daripada zaman dahulu, daripada tahun 50-an, 60-an, 70-an hingga kepada kenderaan-kenderaan yang dibekalkan dengan teknologi-teknologi yang terkini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan 2023, Dennis dan Land Rover antara kenderaan antik dari Jabatan Bomba yang terpilih untuk ditampilkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kedua-dua jentera ini
akan mengungguli perarakan pada setiap 31 Ogos. Dan kemunculannya antara yang menjadi perhatian orang ramai. Bagaikan terlunas sudah tanggungjawab, umpama karya yang diarcakan. Itulah perasaan yang termaktub bagi mereka yang menggalas tugas ini. Pada saya, apabila jentera ni bergerak di jalan raya, saya rasa sangat puas dan bangga hasil kerja tangan saya dan pasukan saya berjaya menggerakkan jentera lama yang tersadai ke dalam pameran Hari Kebangsaan yang memang menimbulkan satu perasaan yang sangat membanggakanlah pada saya. Kembali bersama MSI dan sekarang ini ada something yang kami nak bagi tahu kepada anda iaitu Quranic Solution. Minggu ketiga yang akan membincangkan tentang isu fasik tidak layak urus harta anak yatim. Bersama panel jemputan Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, Arifin Sabirin dan Siti Esha binti Din. Dihoskan oleh Khairul Hafiz Halim. Dapatkan solusi yang terbaik yang berlandaskan Al-Quran diberikan di hujung rancangan nanti. Quranic Solution setiap Khamis 10.30 malam hanya di TV9 juga saluran SO 149. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk menonton dia. Dan tentunya saya dengan Haziq kan Haziq, selain daripada kita cerita tentang Quranic Solution ni, dari tadi dah cerita pasal kuih, kita cerita pasal scam dan juga pukau melalui telefon. Min, silakan Min. Yus, silakan Yus. Ini dah kuih-kuihnya. Hasilnya, kita tengok hasilnya kuih tadi. Ini dia. Hasil kuih ini pun dah siap. Tadi kuih kasui gedik pun dah siap. Kasui gedik ada. Itu semua dah siap ya. Jadi kepada anda semua penonton di rumah, bolehlah dapat idea hari ni kalau nak buat kuih, terasa nak makan. Dan sebenarnya Haziq, esok kita topik apa ni Haziq? Topik apa esok? Topik dia Haziq, fanatik artis dapat apa? Esok jangan lupa bersama kami 9.30 pagi macam biasa di TV3 dan juga di Facebook MSI TV3. Jadi kepada anda yang nak cuba kuih, ini dia kuih kemboja sari dan juga kuih kasui gedik, boleh dijadikan santapan minum petang kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Terima kasih kepada Min, terima kasih kepada Yus. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ya, dan sekarang ni waktunya kita untuk menjamu selera memakan kuih tradisional yang diberikan nafas baru. Tak ada teh ke? Tak ada teh, tak ada. TO tak ada, tapi kita makan je. Kita jumpa pada esok ya. Assalamualaikum. Bye bye.